Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda baru saja saksikan sebentar tadi adalah sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang telah pun dimaklumkan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk memberikan keterangan berhubung senarai ahli parlimen yang didakwa menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Dan daripada dalam sidang media itu jelas telah dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terkait dengan 6 kes dan perincian bagi 6 kes yang disiasat di bawah keterangan yang tersabit dan juga terkait dengan kenyataannya pada hari ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim Ram Kapal Singh adalah mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesesaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan pastinya perincian dan juga berita lanjut akan kami bersama dengan Hasimi Mohamad sebentar nanti, kerana Hasimi berada di lokasi itu, berada dalam sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, dan kita nak mendapatkan lagi penjelasan dan juga butiran lanjut. Tetapi untuk waktu ini adalah kalau boleh saya nak tunjukkan di esroawani.com, ada kami selitkan tentang kenyataan media ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya ini, jangan heret negara ke arah ketidaktentuan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat, khususnya ahli politik, agar bermuhasabah supaya negara tidak diheret ke kancah politik yang tidak menentu. Dan dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, baginda menjelaskan negara masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat ancaman wabak COVID-19, dan Al-Sultan Abdullah turut mengulangi titah nasihat baginda kepada ahli-ahli parlimen semasa istiadat perasmian pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 Mei lalu. Dan baginda menuntut kementangan berpolitik dan memahami serta menjiwai keluh kesah rakyat dan tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat. Dan ini dipetik daripada kenyataan yang dikeluarkan pada Jumaat, perenggan kenyataan yang mengandungi lebih kurang 7 perenggan seperti mana yang anda boleh saksikan pada skrin pada ketika ini. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Dan pastinya untuk bercakap tentang perkara ini bersama kami adalah Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Prof adalah penyandang kerusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM. Prof, kalau semalam kita dah bercakap tentang lebih fokus kepada usul undi tidak percaya dan juga peranan diraja, tetapi dalam amalan demokrasi berparlimen, usul undi tidak percaya itu memang dibenarkan. Tetapi dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara ini, kita melihat kepada bagaimana kita menyantuni di bawah payung konsep Raja Perlembagaan, yang mana Raja yang Seri Paduka Baginda telah pun mengeluarkan dan juga menasihatkan dan juga menitahkan supaya jangan mengheret ke kancah politik sekali lagi. Dan perkara itu baginda mengulangi nasihat dan juga kenyataan yang sama yang pernah dikeluarkan oleh Seri Paduka Baginda. Jadi mungkin daripada hemat dan juga pakar perlembagaan, Prof, boleh bagaimana kita nak melihat dengan, kerana daripada perkara ini kita perlu membaca dengan lapisan yang begitu teliti, ya Prof, kerana seperti yang kita katakan, dalam demokrasi berparlimen itu dibenarkan bila mana kita bercakap dalam konteks usul undi tidak percaya itu. Tetapi di bawah payung Raja Perlembagaan, nasihat baginda, apatah lagi sekarang negara masih lagi berdepan dengan ancaman gelombang ketiga COVID-19. Pada pandangan Prof sebagai pakar perlembagaan, bagaimana? Terima kasih, Fauzi. Pada saya melihat isu ini ataupun kenyataan yang dibuat oleh Istana, yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Istana itu berkaitan dengan titah supaya tidak lagi menyebabkan berlakunya kekecohan ataupun krisis politik di negara kita ini. Jadi saya nampak itu adalah sebenarnya tugas utama yang di-Pertuan Agong atau institusi beraja, dalam konteks ini Raja Berperlembagaan. Kerana institusi beraja itu ialah institusi di mana ia adalah puncak keadilan atau puncak kesetiaan masyarakat kita atau seluruh warga negara kita, ya. Jadi tugas baginda adalah untuk meredakan keadaan, menasihati dan menitahkan kepada semua pihak supaya tidak berlaku krisis dalam demokrasi berparlimen itu sendiri. Sebab dalam konteks ini saya nampak
perkara yang berlaku ini adalah bermula dengan pemain-pemain politik dan mereka mempunyai permainan dalam demokrasi berparlimen ini yang seolah-olah pada khidmat atau dalam titah itu difahami oleh institusi beraja akan berpotensi menjadi satu cabaran besar kepada keadaan negara sekarang apabila kenyataan istana itu juga dimulakan dengan hal-hal berkaitan dengan keadaan kesihatan awam dan kepentingan untuk menjaga kemaslahatan rakyat secara umumnya. Jadi pada saya tugas berat yang disandang oleh institusi beraja atau raja berperlembagaan ini ialah untuk meredakan suhu politik yang dimainkan oleh para pemain demokrasi berparlimen, dan keduanya saya nampak ia berkemungkinan apa yang dimainkan dalam sehari dua ini berkaitan dengan undi tidak percaya yang dibenarkan dalam demokrasi, tetapi ia adalah suatu yang dalam keadaan semasa ini dianggap oleh institusi beraja ini sebagai berpotensi untuk menggugat keadaan ekonomi negara juga. Jadi pada saya itu adalah satu tindakan bijaksana dari pihak istana dengan tidak mencampuri apa yang berlaku dalam demokrasi berparlimen itu, tetapi memberi nasihat dan menitahkan supaya tidaklah diteruskan hal-hal yang boleh mencabar ataupun menjadi ancaman kepada keselamatan awam dan juga berkaitan dengan kedudukan ekonomi masyarakat kita. Prof, seperti mana yang Prof katakan tadi, institusi raja berperlembagaan boleh dianggap sebagai puncak ataupun mercu di atas dalam aspek perundangan ataupun perlembagaan Malaysia. Dan kalau boleh saya nak bacakan sedikit daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara pada pagi tadi yang mana baginda menegaskan ahli-ahli politik seharusnya tidak mengakhiri perbezaan pendapat dengan pemusuhan, sebaliknya menyelesaikannya melalui perundingan dan juga proses perundangan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang Prof katakan tadi, ia dalam perlembagaan, dalam aturan dan peraturan mesyuarat juga dibenarkan usul itu dibahaskan ataupun sebaliknya. Tetapi dalam mana kita bercakap tentang konteks dalam senario semasa ini, bagaimana kita nak faham tentang usul undi tidak percaya itu, apa asas tujuannya? Adakah asas tujuannya hanya dibahaskan untuk menukar Perdana Menteri ataupun bagaimana? Macam mana kita nak baca landasan tujuan asas bila mana kita bercakap tentang usul undi tidak percaya di parlimen ini? Okey, pada dasarnya undi tidak percaya ini ialah untuk menjatuhkan sebuah kerajaan lah, ya, dengan menyatakan hilangnya kepercayaan kepada Perdana Menteri itu bermaksud ia akan menyebabkan the end result lah ia akan menyebabkan jemaah menteri itu terbubar. Apabila jemaah menteri itu terbubar, secara langsung kita faham bahawa kerajaan itu telah jatuh, ya. Tapi sebenarnya apabila kita melihat apa yang hari ini kita nampak ada beberapa usul yang telah dimasukkan cadangan usul kepada Dewan, kepada Speaker itu dinampakkan bahawa para ahli politik ini masih lagi bertegas untuk memfailkan usul undi tidak percaya. Dan apabila sekiranya undi tidak percaya ini berjaya, maka itu akan menunjukkan Perdana Menteri telah hilang kepercayaan majoriti, dan kemudiannya ini akan berkait langsung dengan raja berperlembagaan tadi, yang mana Perdana Menteri boleh dititahkan untuk meletakkan jawatan, atau beliau sendiri memilih untuk meletakkan jawatan, atau seterusnya sekiranya yang di-Pertuan Agong berkenan boleh berlaku pembubaran Dewan. Jadi apabila ini berlaku, pada saya, apa yang saya lihat dalam titah tuanku itu ialah dalam kenyataan istana itu ialah bagi suatu perkara seperti ini, walaupun dibenarkan oleh undang-undang, tetapi pada pandangan saya itu eloklah dielakkan. Itu nasihat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Saya pun tidak nafikan memang undi tidak percaya itu sekira diterima, ia adalah berdasarkan kepada peraturan-peraturan Dewan. Ya, jadi peraturan-peraturan Dewan ini
ialah meletakkan urusan terutamanya dalam peraturan 15, dia meletakkan urusan-urusan kerajaan yang terlebih dahulu. Jadi inilah yang maksudkan dengan undang-undang. Maknanya kita kata sekiranya undi tidak percaya itu diterima oleh speaker kerana ia telah menepati memenuhi syarat-syarat untuk memasukkan usul dalam Dewan Rakyat itu, maka ia akan dimasukkan dalam agenda dan seterusnya. Peraturan 15 menyatakan ia hendaklah didulukan mesyuarat atau persidangan mesyuarat dalam majlis parlimen itu hendaklah didahulukan urusan-urusan kerajaan. Jadi di sini juga adalah peraturan-peraturan. Walaupun ada yang berpandangan bahawa peraturan ini tidak boleh tinggi daripada perlembagaan, tapi saya berpandangan bahawa parlimen itu mempunyai tata caranya sendiri. Dan peraturan-peraturan Dewan Mesyuarat ini adalah Dewan Mesyuarat Parlimen Dewan Rakyat ini adalah dibuat di bawah perkara 62 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan. Maka ia adalah suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua ahli Dewan. Dan selama ini kita tidak ada orang pernah mempersoalkan keabsahan atau kesahihan peraturan Dewan itu. Jadi pada saya ia adalah satu peraturan yang sahih dan perlu ditaati. Sekiranya ia diterima, maksud saya berapa juga usul yang dibawa itu berkaitan dengan usul undi tidak percaya itu sekiranya diterima oleh Speaker Dewan dan ia dimasukkan dalam agenda, ia akan menepati peraturan 15. Adapun begitu, ada pengecualian. Maknanya kalau seorang menteri itu mahu menukar agenda, maknanya ada satu usul yang dibawa oleh menteri, ianya tidak boleh dibahaskan, ia tidak boleh dipinda, dan menteri itu mahukan usul yang dibawa oleh ahli-ahli persendirian itu diangkat dalam agenda, maka itu juga boleh berlaku. Ini bertepatan dengan peraturan 14, tak peraturan 2, standing order atau peraturan mesyuarat bagi Dewan Rakyat. Jadi secara keseluruhannya saya boleh rumuskan bahawa tidak ada tujuan lain untuk undi tidak percaya ini ialah ianya adalah untuk menunjukkan bahawa sokongan atau kepercayaan kepada Perdana Menteri itu telah hilang. Dan sekiranya telah hilang, maka akan terjatuhlah sebuah kerajaan dan ia akan menjadi satu keadaan politik, krisis politik yang sangat teruk, seumpama juga yang telah kita alami pada akhir Februari. Dan mengambil kira keadaan semasa dengan kesihatan awam dan kedudukan ekonomi, inilah yang diberikan perhatian yang khusus dan perhatian bersungguh-sungguh dan tindakan bijaksana raja perlembagaan atau institusi yang di-Pertuan Agong untuk particularly menasihati atau menitahkan para ahli politik supaya tidak terus langsung mempolemikkan dalam isu-isu dalam berkaitan dengan demokrasi berparlimen ini. Prof, daripada apa yang Prof katakan dan penjelaskan, kalau boleh saya nak tanyakan soalan ini, melihat kepada perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan dan melihat kepada tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan oleh Speaker Dewan itu sendiri dan seperti yang dimaklumkan oleh Prof tentang perbezaan pandangan perundangan secara khususnya daripada rujukan perlembagaan itu sendiri antara Perlembagaan Persekutuan dan juga peraturan dan juga aturan mesyuarat yang termaktub ataupun terkait dengan ahli-ahli parlimen. Kalau boleh Prof mungkin boleh jelaskan tentang adakah boleh bagi yang di-Pertua Dewan ataupun speaker itu mendahulukan usul undi tidak percaya dalam aturan-aturan mesyuarat yang telah pun disenaraikan dan juga telah disusun dengan mengetepikan peraturan Dewan yang lain. Pada pandangan Prof bagaimana? Kalau bila saya membaca peraturan 14 tu, ia bukan adalah kuasa speaker, ia adalah kuasa seorang menteri. Jadi saya mungkinlah, tapi pada saya tidak nampak kuasa speaker untuk merubah agenda kecuali ia dipersetujui oleh ahli-ahli majlis itu sendiri. Ya. Maknanya pada saya itu adalah hak kepada ahli-ahli majlis untuk persetujuannya. Tapi kalau dimasukkan usul oleh seorang menteri itu, ia boleh dilakukan tanpa memberi kuasa, tidak ada peruntukan yang secara langsunglah memberi kuasa kepada speaker untuk mengubah agenda mesyuarat. Dia tidak boleh. Ia boleh dilakukan oleh menteri atau kedudukan kerajaan itu sendirilah kalau baca peraturan 14 dan juga peraturan 15. Ya.
Okey, baiklah, terima kasih kepada Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Prof adalah pakar perlembagaan dan juga penyandang kursi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM atas perkongsian pandangan daripada kita melihat kepada rujukan perlembagaan dalam mana kita mengaitkan tentang apa yang berlaku dalam krisis ataupun berlaku dalam landscape politik yang berlaku sehari dua ini dan juga memberi respon sedikit tentang apa yang telah pun dititahkan oleh Sri Paduka Baginda dan juga nasihat Sri Paduka Baginda yang mana Sri Paduka Baginda menasihatkan tentang perbezaan pandangan politik perlu diakhiri dengan secara rundingan. Terima kasih pada Prof. Selepas ini kita akan bersama dengan Hasimi. Seperti yang saya telah janjikan, Hasimi tadi berada dalam sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti akan ada perkongsian. Kita berehat dulu dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kembali selepas ini.